السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ملء معلم وعدد معلم وزنة معلم، صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Dan seterusnya, terima kasih kepada Janatul Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20. Ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari itu kita dah ceritakan dah bagaimana perbandingan di antara fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'attilah dan juga Musyabbihah, di mana Musyabbihah ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana makhluk, sedangkan Mu'attilah pula menafikan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sempurna. Mereka menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala tersebut tidaklah sempurna, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai kelemahan dan juga kekurangan. Menafikan sifat ma'ani. Sifat ma'ani bermula daripada qudrah, iradat dan sebagainya. Dan mereka ni mengatakan seolah-olah kalau apa yang berlaku dan sebagainya pun ada yang Allah tahu, ada yang Allah tak tahu, ada yang Allah ni maha berkuasa, ada yang Allah ni tak boleh nak selesaikan masalah. Ibarat dia macam tu. Ni antara golongan yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan tengok muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang keempat, dasar-dasar ilmu tauhid. Dasar-dasar ilmu tauhid. Kita tahu bahawa setiap perkara wajib dipelajari. Dalam dunia ni nak buat apa pun mesti kena ada ilmu, kena belajar baru boleh. Hatta sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya, mesti kena belajar barulah boleh dapat. Tak mungkin seseorang itu bila dia lihat ada reti semua, dia boleh buat semua, tak boleh. Bahasa pun sama juga. Kita nak cakap, belajar dulu satu persatu. A tu dapat bunyi macam mana, B macam mana, C macam mana, kemudian mula dengan suku kata pula, kemudian perkataan, kemudian ayat dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Adapun dari segi ilmu hisab, matematik, kita belajar kira 1, 2, 3, 4, 5.
Sampailah tak reti nak kira. Sampai tak reti nak kira. Orang kata trilion macam mana aku tak pernah dengar seumur hidup. Ada 10,000 trilion pula dah. Mana 10,000 trilion ni banyak mana. Sebagai contoh, kalau orang yang mengaji bahagian ilmu hisab ni, matematik, saintis ni, dia kira berat bumi ni banyak mana, berat segala-galanya, berat tumbuh-tumbuhan, berat batu, berat tanah, berat air, segala-galanya, berapa trilion. Kita lagi tak faham. Sebagai contoh, tu baru hak yang asas. Tu tak kira hak kali lagi, dengan hak bahagi lagi. Lepas tu dengan punca kuasa pula. Lepas tu kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Kalau cerita berbual-bual tak apalah, senang. Kuasa berapa tahu? Kuasa apa salah? Berbual kuasa apa? Kuasa tanah. Contohlah berbual kuasa 3 lah, kuasa 4 lah. Semua adalah tu contoh lah kan. Contoh. Tak apa hak jenis-jenis macam tu. Hak jenis merapu ni, masalah mai melibatkan ilmu ni, mau tak mau dia kena belajar. Tu antaranya. Tak ada satu cabang benda dalam dunia ni yang tak ada perlu dipelajari, tak ada. Tak ada. Yang dikatakan kalau kita tengok segala-galanya pun mesti dia belajar daripada sesuatu, tak mungkin. Binatang sekalipun, ayam sendiri pun dia ajar anak dia benda yang boleh makan, benda yang tak boleh makan. Burung pun sama. Ada burung ajak, pergi ambil rumput ni, aku boleh makan, boleh rumput ni boleh makan. Burung hak terbang, hak menyambar makan binatang. Kata hang boleh makan rumput, tak boleh. Dia mau tak mau dia ada cabang ilmu dia sendiri. Samalah dengan kita, terutamanya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tengok muka surah 4, juga dinamakan ilmu tauhid. Juga dinamakan ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fiqhul akbar. Tu dia nama bab ilmu ngaji hak ni saja. Jadi ilmu tauhid, ilmu aqidah. Baik, kita mengaji ilmu tauhid dengan ilmu aqidah ni, selagi mana tak faham tugas Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, sampai bila pun tak selesai. Sebab itulah orang yang beriman, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia buat apa pun dia bersandar dengan Allah Ta'ala. Dia buat apa pun mesti sandar dengan Allah Ta'ala. Kalau izinkan baik, baiklah dia. Kalau tak baik sekalipun, tetap dia yakin pasti ada hikmah dia. Tu orang yang iman. Maknanya dia sampai tahap ilmu dia macam tu. Segala yang berlaku dalam ketentuan dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa yang sama, yang melibatkan hal urusan makhluk, ada yang Allah berikan kurniaan kepada manusia ini yang boleh memilih jalan dia sendiri, ada yang tak boleh pilih. Termasuklah haiwan. Haiwan pun ada kuasa untuk memilih, ada kuasa dia tak mau. Maknanya dia tak boleh pilih. Sebagai contoh kita manusia. Manusia ni ada kuasa, dia ada pilihan. Dia ada pilihan bergantung kepada diri dia sendiri. Yang kata ada pilihan dia nak makan ke tak makan. Ada pilihan, ada 10 jenis makanan. Bukan dia makan semua. Kalau jenis binatang, kera sekalipun, kalau 10 jenis tu, ada yang dia pilih, ada yang dia tak pilih. Tapi manusia ni lain lagi lah. Dia istimewa sikit sebab dia ada akal fikiran. Kadang-kadang binatang dia tak reti pilih, dia makan semua. Apatah lagi kalau tengok kepada diri kita sendiri. Kalau kita tengok kepada diri kita sendiri, ada benda yang kita boleh pilih, ada benda yang kita tak mampu nak pilih. Terutamanya melibatkan dalaman manusia. Kita sendiri tak boleh pilih. Jantung hang berhenti sat, hang tak penat ke? Habaq kat jantung yang tu, jantung kata apa? Aku berhenti terus.
tak cakap banyak. Aku berhenti terus. Sebagai contoh, maknanya ada benda yang kita Allah kurniakan kepada makhluknya, yang makhluk itu boleh memilih jalan dia sendiri. Dan di antaranya ialah kita yang kena yakin bahawa ilmu tauhid yang mesti kita ingat sungguh-sungguh bahawa semua ini sampai ke satu tahap, iaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya yang berlaku ialah di dalam kuasa dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, siapa sangka, contohlah kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri boleh naik jadi Menteri Agama. Siapa sangka? Bagai contohlah kan. Walaupun bermacam-macam tomahan, bermacam-macam orang tak panggil apa, komentar daripada masyarakat tentang siapakah latar belakang dan sebagainya, semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni sebagai contoh terlalu cepat mengeluarkan pandangan dan juga meletakkan sesuatu hukum tanpa kita memerhatikan hikmah di sebalik ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sangka? Dia sendiri pun tak nak mintalah Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Tan Sri bagi kat saya jadi Menteri Agama, senang sikit saya nak urus. Ni saya ni mufti, contohlah kan. Senang sikitlah saya nak jemput semua mufti-mufti turun mai ni. Contohlah. Tak ada. Sebagai contoh kita kata semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada setengah pihak yang tidak dapat menerima hakikat tersebut, mereka cuba mencanangkan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Sebab semuanya berlaku pasti ada hikmahnya, dan juga Allah boleh menukar ataupun merubah sesuatu keadaan dengan serta-merta kalau dia izinkan. Walaupun ada pihak-pihak hari ini yang cuba menentang, yang cuba mengkritik ataupun menafikan haknya tersebut. Allahu Akbar. Itu sebagai contoh. Jadi kita yakin bahawa dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna tersebut, kalau berlaku baik ke buruk sekalipun, semua dengan ketentuan dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, baru hati kita boleh tenang dan juga redha. Kalau tidak, sampai bila pun kita tak akan selesai. Orang yang sakit, kalau Allah tak izinkan dia sembuh, dia kata apa pada Allah Taala pun tak selesai masalah. Bagi contoh, kita sakit kepala demam. Kata awak lah, hang bagi kat aku ni penyakit macam-macam, lepas satu. Sebagai contoh, kalau Allah tak izinkan sembuh, kata api apa bukan boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa, sebab semua dalam kuasa dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah bezanya di antara orang yang beriman, terutamanya orang yang boleh sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sampai ke masjid. Kita sampai ke masjid ni adalah satu rahmat dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang berada di luar sana yang mungkin teringin nak pergi masjid tapi tak mampu sebab sakit, sebagai contoh. Kena gout, kena apa panggil lumpuh atau sebagainya, ataupun buta atau sebagainya, tapi tak mampu nak sampai ke rumah Allah Ta'ala. Berapa ramai yang berada di luar sana, ibarat dia macam tu. Terutamanya ibu-ibu, kaum ibu yang berada di luar sana, yang duduk sorang-sorang, yang nak pergi ke masjid pun kalau tak ada orang tolong bawa, tak boleh sampai, tak boleh nak tumpang, sebagai contoh. Tapi kalau ada orang bawa, alhamdulillah. Dia pun kata apa? Kalau ada orang bawa, alhamdulillah lah. Kalau tak ada ni, kami tak pergi tak mana lah. Ibarat dia macam tu. Semua dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah. Jadi sampai ke satu tahap yang kita yakin semua ialah
dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita rasa tenang dan juga tenteram bahawa semua ini ialah Allah takdirkan kepada kita. Tu yang sampai ilmu tauhid yang percaya pada Allah Taala macam tu. Contoh yang saya katakan tadi, nak main masjid. Sebab itu Allah mengatakan dalam Quran, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang yang menghidupkan rumah Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan ialah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Pasal apa Allah rakamkan dua tersebut, beriman dengan Allah Ta'ala dengan hari akhirat? Sebab kebanyakannya masjid main cerita bab akhirat ni yang banyak. Bab cerita bab akhirat lah. Bab dunia ada juga, bukan tak kata kerjalah, carilah rezeki, tapi kena ingat jangan sampai kita lupa akhirat. Macam mana pun manusia akan teringat juga dengan akhirat, iaitu diperingatkan oleh para pendakwah, para alim ulama dan sebagainya. Nak cari rezeki, carilah luas. Rezeki Allah ni luas, carilah rezeki sebanyak mana yang kamu nak cari pun tak ada masalah apa. Tapi kena ingat bahawa rezeki yang dicari mestilah dalam bentuk yang halal, kemudian hendaklah keluarkan zakat dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Wa aqamus salata wa atuz zakah. Sebab apa? Sebab ada orang masuk masjid, dia bukan nak sembahyang, tapi dia nak cari barang orang. Ada? Sebab tu Allah katakan, iaitu orang yang menghidupkan, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ialah orang yang beriman, yang percaya adanya hari akhirat, dan juga mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, bayar zakat. Berapa ramai hari ini orang yang sembahyang tapi zakat tak bayar? Berapa ramai hari ini? Maknanya tak sempurna lagi lah. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ditakluk oleh nafsu syaitan yang tamak halaba, yang kedekut tak mau bagi kat orang. Dia rasa seolah-olah harta ni hak milik dia. Sebagai contoh, memang ramai lagi ada ni. Kalau ikut jumlah kutipan zakat seluruh Malaysia pada tahun 2019, kalau sepatutnya zakat yang boleh dihimpunkan ialah tidak kurang daripada 5 bilion ringgit. 5 bilion berdasarkan harga, berdasarkan pemilikan umat Islam, berdasarkan pemilikan harta milik orang Islam. Bagi contoh kita katakan, tapi tak tahu pergi tak mana duit tersebut. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin, semuanya menceritakan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pelajari. Di mana perlu kita pelajari tersebut ialah sampai kita faham dan kita yakin dengan semua hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah sempurna. Barulah sempurna. Kalau orang yang, bagi contoh saya katakan, orang yang beribadah tetapi dia tidak yakin ataupun dia tak mengaji, sebahagian ulama kata segala amalannya Allah tak terima. Maknanya orang yang buat amalan, amal ibadah tetapi dia tak mengaji atau tak menuntut ilmu, tanpa ilmu, iaitu dia seorang yang jahil, dia buat tu hanya ikut orang, sebagai ulama kata tidak diterima amalannya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madduratun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalan itu dibalikkan kepadanya, iaitu tiada diterimanya. Itu dia. Sebab itulah bahaya
Nah, sebab itulah bahaya buat sesuatu tanpa ada ilmu. Sebab apa? Sebab dia berkait rapat dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk terima ataupun sah sesuatu perkara tersebut. Dia nak bayar zakat tapi tak tahu nak bayar zakat berapa. Dia kata tak apa Nah, contoh dia ada 100,000. Bagi contoh, dia tak tahu kena bayar zakat. Bayangkan hari ni masih ada lagi yang mai jumpa, dia kata saya tak pernah dengar selama ni kena bayar zakat. Saya pun tak tahu kata duit kita tu kena bayar zakat. Umur 40 tahun. Cuba bayangkan. Dia kata ni pertama kali saya dengar kata duit kita ni kena bayar zakat. Selama ni saya tak pernah dengar kata duit kena bayar zakat. Lama ni hampir duduk taman ni. Dah lama ni 40 tahun ni, umur 40 tahun lama ni hampir duduk taman sampai tak pernah dengar semua. Kita pun nak fikir 10 kali hampir duduk taman ni, bisnes apa sampai tera-tera ni buat kerja apa sampai tera-tera ni sampai tak tahu pergi duduk taman ni. Dia kata bayangkan selama ni dia tak tahu. Allahu akbar. Dia kata dia tak tahu. Kita takkan nak tanya ni semayang ke tak ni, puasa ke tak, takkan nak pergi tanya soalan tu, kena terajang. Contohlah kan, takkan nak pergi tanya dia macam tu. Kita pun kata lah, tak apalah, alhamdulillah lah. Hari ni baru tahu pun tak apalah, alhamdulillah. Kita pun tak tanya lah, awak tak pernah pergi masjid ke? Kita nak tanya macam tu, malu kat orang pula. Ibarat dia macam tu. Bayangkan umur 40 tahun baru tahu kata duit dia kena bayar zakat. Dan ni tolong kira zakat saya berapa? Tolong kira zakat saya berapa? Bagi contoh. Kira jumlah semua sejak mula duit ada lebih 15,000 ni, sejak umur berapa ni, kira mai. Lebih kurang 15,000. Banyak Iyalah banyaklah, pasal berapa tahun dah tak pernah bayar. Kan kurang tak boleh? Diskaun. Diskaun pula. Contohlah kan, boleh, tak ada masalah apa diskaun. Diskaun tahun ni, tahun depan dia ganda. Kena ganda pula. Ganda. Diskaun tahun ni kena ganda pula tahun depan. Tu Allahu akbar. Masih ada lagi orang yang tak tahu kata kena bayar zakat. Allahu akbar. Ada yang bayar zakat apa dah? Dia bayar zakat, kata duk bayar zakat tak sama ni? Bayar. Tapi bayar macam mana? Ikut suka saya nak bagi berapa. Pasal kan benda kawan tak tahu. Dia tak tahu berapa peratus kena bayar zakat. 1/40, 2.5% tu dia tak tahu berapa ni anak kena bayar. Jadi ikut suka saya nak bayar berapa pun. Pasal dia tak tahu. Allahu akbar. Orang yang tak tahu, kalau dia bayar zakat, tak sah zakat dia. Contoh, dia ada 100,000, dia bayar zakat 1,000. Dia tak tahu, dia kata saya bayar zakat 1,000 je lah. Tak sah lah zakat dia, pasal dia tak tahu bahawa zakat dia berapa banyak yang kena bayar. Berapa banyak dia kena bayar. Contoh, orang tanya sembahyang maghrib, kita suruh dia sembahyang maghrib. Saya tak tahu sembahyang maghrib berapa rakaat. Jadi saya nak sembahyang berapa rakaat ni, nak suruh dia sembahyang. Tak payah pergi mengaji dulu lah. Contoh dia macam tu lah, saya katakan contoh dia. Tapi sembahyang tetap kena sembahyang lah. Allahu akbar. Sebab itulah segala amalan kita mesti ada ilmu pengetahuan. Barulah kena ada ilmu yang berkaitan, barulah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena hati-hati. Jadi kenal Allah Ta'ala ni dengan yakin. Dia tak boleh ragu-ragu, tak boleh syak. Dia tak boleh ada perasaan ragu-ragu. Kalau dia ada perasaan ragu-ragu, maka tertolaklah akidahnya tersebut. Hari ni pun macam tu lah juga.
Ada orang yang ragu-ragu dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Kalau sembahyang tak khusyuk, baik tak payah sembahyang. Dia maknanya dia ragulah dengan ketentuan Allah, dengan apa ilmu Allah Subhanahu wa taala, hak Allah taala. Dia ragu dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Awwal wajibin 'ala al-insani ma'rifatul ilahi bistinqani. Pertama-tama wajib ke atas manusia iaitu kenal Allah Taala dengan yakin. Tu yang dikatakan kena yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Bagaimana kisah yang berlaku? Kisah yang berlaku kepada seorang Arab. Bila ditanyakan kepadanya, agak-agak kamu ada tak Tuhan? Tanya kepada dia. Tanya kepada dia, agak-agak kamu Tuhan ni ada tak? Dia kata ada. Dia kata ada. Tapi apa bukti dia? Yang kamu kata ada tu apa bukti? Dia kata bukti dia senang je. Kalau saya jalan ni tengok ada tik lembu, maknanya confirm lah ada lembu. Bila jalan ada jumpa tik kambing, confirm lah ada kambing. Kalau tidak, macam mana nak main tik kambing? Samalah juga dengan alam ni. Kalau tengok saja alam ni ada, mesti ada orang yang cipta, mesti ada pencipta. Nak kata orang tak boleh lah pula. Mesti ada pencipta. Sebab itulah yang kita nak mengaji sampai tahap yang macam tu, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaan dan menafikan hak Allah taala daripada segala sifat kekurangan dan juga kelemahan. Semua kita buang. Yakin, apa pun yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok pula yang kedua, dasar-dasar ilmu tauhid. Tadi kita katakan nama-nama ilmu tauhid. Yang kedua kita tengok kepada dasar ilmu tauhid. Yang kedua ialah sumber. Ilmu tauhid yang kita mengaji selama ni, dia tidak boleh lari daripada sumber asas iaitu Al-Quran. Dan yang kedua berdasarkan hadis. Dan juga yang ketiga ialah akal. Dasar-dasar ilmu tauhid ni dia mesti ada. Yang pertama Al-Quran. Cuba kita bayangkan pada hari ini, kalaulah Al-Quran tak ada, apa yang akan berlaku kepada manusia? Cuba bayangkan, Al-Quran ini tak ada, duduk dalam buku tak ada. Semua pakai hafal belakang. Mampu tak tahu jadi ikut mana arah ayat, tak tahu pergi ikut mana. Pasal apa? Sebab tak ada bukti persuratan, penulisan. Sebab orang ni hafal macam ni, orang ni hafal macam ni, kawan ni baca macam ni, kawan ni baca macam ni, kita pun tak tahu. Sebab itulah antara salah satu nikmat yang paling kita kena syukur ialah kita mendapat mukjizat seperti mana baginda Rasulullah dapat mukjizat, iaitu Quran. Allah Subhanahu wa taala kurniakan mukjizat kepada baginda Rasulullah, mukjizat dari segi hissi dan juga maknawi. Hissi yang dilihat oleh para sahabat pada zaman tersebut, iaitu bagaimana air yang keluar di celah jari baginda Rasulullah. Para sahabat dan juga orang bukan Islam pada waktu tersebut, orang kafir tersebut boleh melihat bagaimana Rasulullah perintahkan kepada bulan untuk terpecah dua, kemudian masuk daripada lengan kanan, masuk daripada lengan ni, keluar dari lengan kiri, masuk dalam belah kiri, keluar belah kanan. Cuba bayangkan, begitulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang rakamkan dalam Quran.
membuktikan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan bagaimana sifat-sifat, menceritakan bagaimana umat-umat yang terdahulu dan sebagainya. Jadi hadis. Dan yang ketiga, dalil menggunakan akal yang benar dan juga sahih. Melibatkan akal fikiran manusia. Yang kita duduk mengaji ni macam tu. Yang kata akal fikiran yang sahih ni mustahil sesuatu benda itu wujud tanpa ada penciptanya. Mustahil. Mesti kena ada orang yang buat. Kalau tengok meja ni, budak yang baru lahir dia kata apa? Sejak saya lahir saya duk tengok meja duk ada tahun ni, mustahil ada orang cipta. Dia ni memang semula jadi. Tu dia contoh dah. Natural, semula jadi dia. Ciptaan daripada Allah Ta'ala. Duduk sana. Duduk sana. Jadi berdasarkan akal ni, manusia ni boleh terima. Dari segi akal dia boleh terima bahawa tak ada suatu benda yang yang ada di atas muka bumi ni tanpa ada pencipta. Mustahil. Allahu Akbar. Jadi akal yang benar, kita sendiri pun tak akan menafikan sama sekali. Yang ni lepas ni kita akan bincang mengenai hukum, sama ada hukum taklifi, kemudian hukum adat, kemudian hukum akal dan sebagainya. Itu nanti kita akan bincang. Jadi dasar-dasar ilmu tauhid yang kedua ialah yang melibatkan sumber. Sumber utamanya ialah mestilah Al-Quran. Wa huwa sami'ul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tak sama dengan sesuatu. Sebab itulah, kalaulah orang yang sentiasa menjaga lidahnya yang dia baca surah Al-Ikhlas tersebut, Allah akan menjaga diri dia. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahawa dialah, iaitu Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu maha berkuasa yang mengkehendaki segala-galanya. Manusia ni memerlukan Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diberanakkan dan juga tak beranak. Itu dia. Tidak beranak dan juga tak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah ini tak sama dengan sesuatu. Sebab itulah betapa besarnya suratul Ikhlas, sehingga akan Rasulullah mengatakan siapa yang baca suratul Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Abang kata betapa besarnya rahsia di sebalik suratul Ikhlas itu terhadap keimanan seseorang. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan sesuatu. Allahu Akbar. Kemudian dasar-dasar ilmu tauhid, percaya kepada Allah dan juga para rasul. Percaya kepada Allah dan juga para rasul. Kepercayaan kepada Allah Ta'ala ni kita macam mana? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu. Itu yang dikatakan Tuhan yang sebenar. Dia tu dia tidak memerlukan kepada sesuatu dan semua benda lain perlu kepadanya. Tu yang kata hebat tu. Yang kata hebat tersebut Allahu Akbar. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebut percaya kepada Allah dan juga para rasul. Itu nanti kita mengajilah sifat-sifat yang wajib pada rasul dan juga yang mustahil ada pada rasul. Dan seterusnya bicarakan juga perkara yang 4, melibatkan ilahiyat, ketuhanan, kemudian nubuwat, kenabian, kemudian ghaibiyat ataupun sam'iyat, benda-benda yang diceritakan oleh Allah dan juga Rasul mengenai alam-alam ghaib. Alam-alam ghaib.
Kadang-kadang kita hari ni percaya ada hantu dan sebagainya. Dalam Quran ada sebut hantu, hadis ada sebut hantu. Tak ada. Yang ada hanya jin dengan syaitan. Tapi kita ni dengan hantu macam-macam jenis. Dengan hantu rayanya, dengan hantu pucungnya, macam-macam lagi hantu apa lagi? Hantu pisangnya, lagi apa lagi? Hantu toyolnya. Contohlah kan. Hari ni kita percaya lagi banyak. Lagi banyak. Jalan bawah pokok tu dengar bunyi daun sisit, kita duk rasa macam orang duk bunyi duk atas, rasa seram, sejuk, hilang, lari, tinggal habis kasut-kasut kepiah pun tinggal. Contohlah tu cerita zaman dulu lah kan. Cerita zaman 70-an, 80-an dan sebagainya tu. Sampailah ni ada setengah orang tak berani beli rumah duduk tepi kubur. Dia kata dia takut saya lagi. Kubur tu boleh bangkit dan sebagainya. Allahu akbar. Penghuni kubur boleh bangkit. Allahu akbar. Tu sebagai contoh lah. Bukan senang. Bukan senang. Sebab apa? Sebab kita dimomokkan bahawa ada hantu macam-macam. Hantu apa lagi? Saya pun tak tahu. Hantu Jepun. Hantu Jepun. Kalau sini wallahualam dah ada lah sini kita hantu Jepun. Lepas abang kata ada, tapi saya tak ingat tahu mana lepas abang. Ada sini hantu Jepun. Jepun mati kena pancung, kena bunuh kawasan ni ada. Dengar ni. Kalau belah darat tu banyak belah darat tu banyak Allahu akbar. Melibatkan sam'iyat, iaitu yang kita dengar benda-benda yang gaib yang Rasulullah ceritakan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam kubur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia mengenai alam kubur manusia. Rasulullah pula sambung lagi dengan hadis-hadisnya di alam kubur manusia tersebut macam mana roh-roh ni, macam mana keadaan roh, kemudian dengan malaikat pula yang main soal jawab, semua ni semuanya melibatkan benda yang gaib yang kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak. Allahu akbar. Tu yang dikatakan adalah gaib. Yang seterusnya kita akan bincang juga benda makhlukat ataupun mungkinat, benda yang mungkin berlaku. Benda yang mungkin tak berlaku, mungkin berlaku. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, jadi saya bukakan ruang soalan. Jika ada soalan silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelebihan bayar zakat bulanan. Baik. Baik, sama. Baik, terima kasih, insya-Allah. Baik, soalan yang pertama iaitu zakat pendapatan. Okey, yang kedua cukai. Soalan yang pertama mengenai zakat pendapatan. Zakat pendapatan ialah ijtihad terkini dalam tahun 2013 di kalangan para alim ulama. Di kalangan para alim ulama kontemporari. Dalam kitab-kitab dulu tak disebutkan secara detail ada tak zakat pendapatan, yang ada zakat simpanan, zakat perniagaan. Itu antaranya. Dan juga zakat ternakan, zakat tanaman, itu antaranya.
Zakat pendapatan dimasukkan juga dalam dinamakan zakatul mustafad, iaitu yang boleh guna. Zakat pendapatan kalau berdasarkan negeri Kedah Darul Aman, iaitu sesiapa yang mana gajinya tersebut melebihi daripada jumlah kutipan, jumlah nisab zakat yang sepatutnya. Nisab zakat iaitu 85 gram darab dengan harga emas. Kalau hari ini harga emas semasa RM200, RM210. Tenang kita kira RM200 lah. RM200 darab dengan 85 gram iaitu bersamaan RM17,000. Sesiapa yang mempunyai pendapatan ataupun simpanan ataupun perniagaan yang melebihi RM17,000 hendaklah dibayar zakat. Okey, hendaklah dibayar zakat. Jadi kalau lah gaji dia sebulan 1,500 darab dengan 12 bulan, jumlahnya ialah 18,000. Maknanya siapa yang bergaji 1,500 sebulan, maka dia dikendaki membayar zakat. Itu kiraan asas yang pertama yang diletakkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, iaitu jika pendapatannya melebihi 1,500. Iaitu saya kirakan ni asas ni. Sebab bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni harga emas lebih kurang RM200. Memang kalau ikut pitanya mungkin lebih lagi lah, tapi saya nak memudahkan kira. Nak memudahkan kiraannya, iaitu sebulan emas RM200 darab 85 gram. Jadi jumlahnya ialah 17,000. Jadi kalau gaji dia 1,500, makna dia kena bayar zakat lah. Okey, 18,000. Bagai contoh gaji dia jumlah keseluruhan. Lebih tak daripada 17,000? Ya, lebih. Maka kiraan asas yang pertama, hendaklah dibayar zakat tersebut daripada 18,000 darab 2.5%. Berapa ringgit? Lebih kurang 225. Kalau tak silap saya lah, betul ke tak tahu lah. Kira sendiri lah, senang. Berapa? 18,200 kah harga 200 rasanya? Kira tak? Siapa tolong kira? Tu contoh lah saya kata. Berapa? 200 ya? Ada siapa kira? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Senang. Jadi darab 2.5% dapat dengan 18,000, jadi keluarkanlah zakat tersebut. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang digunakan pakai oleh lembaga zakat, iaitu 18,000 tersebut ditolak dengan seperti mana yang ditetapkan oleh lembaga hasil dalam negeri, iaitu ditolak untuk perbelanjaan diri berjumlah 9,000. Tolak untuk perbelanjaan diri 9,000. Jadi kalau daripada gaji 18,000 tersebut tolak 9,000, jadi bakinya ialah 9,000. 9,000 kena bayar zakat tak? Tak kena lah bayar zakat. Sebab apa? Sebab tak melebihi 17,000. Jadi ada dua cara kiraan. Sahabat-sahabat, ada dua cara kiraan untuk cara pembayaran zakat. Kenapa pada hari ini ulama mengambil kira bahawa zakat pendapatan itu perlu dikira, perlu dibayar zakat? Pada zaman dulu tak ada. Sebab zaman lah ni berdasarkan gaji yang tetap. Berdasarkan gaji yang tetap. Sebab itulah dibuat potongan gaji kepada orang yang bekerja dengan bergaji tetap. Kalau dia bisnes ataupun dia yang sebagai contoh orang yang kerja sendiri, kerja pasar malam ataupun bawa teksi, nak bayar potongan gaji macam mana? Sebab tak tahu gaji dia macam mana. Cuma berdasarkan gaji dia tersebut, dia setiap tahun mungkin akan meningkat. Sebab itu dia jika melebihi 17,000.
Sebab apa dikenakan potongan zakat itu secara bulanan? Itu antara ada yang ditanya soalan tadi ni. Apakah kelebihan untuk dibuat potongan zakat tersebut secara bulanan? Untuk meringankan bebanan. Takut kalau sebagai contoh ada orang gaji dia sebulan 5,000, darablah dengan 12 bulan 60,000, darab dengan duit zakat yang dia kena bayar RM3,000. RM3,000 mai hujung tahun, banyak boleh bayar. Aku boleh bayar rumah, boleh bayar sama ada rumah 1,000, kemudian boleh bayar kereta 1,000, kemudian boleh macam-macam dia punya fikir. Bagi contoh dia macam tu lah. Ibarat dia macam tu. Tu saya katakan contoh saja, lebih kurang macam tu. Jadi sebab itulah kita banyak potongan cara bulanan supaya memudahkan urusan. Tak perlu bayar sekaligus seketui. Sama lah juga dengan lembaga hasil. Lembaga hasil pun buat macam tu lah supaya nak meringankan bebanan kita. Jangan sampai mai 12 bulan nak kena bayar, kira-kira kena bayar 2,000, mampu dah. Contoh dia macam tu lah. Itu antara sebab mengapa dikenakan ataupun dilaksanakan bayaran potongan zakat ataupun cukai secara bulanan untuk meringankan. Baik, soalan kedua mengenai cukai. Pasal apa kerajaan kutip cukai? Zaman bila ada cukai ni? Bila zaman kutip cukai ni? Zaman bila? Lama dah. Zaman para sahabat dulu dah mula dah kutip cukai ni. Zaman para sahabat dulu dah mula dah yang mula kutip cukai ni. Pada zaman Rasulullah, orang bukan Islam dia membayar duit perlindungan kepada baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan mereka inilah dinamakan kafir zimmi, kafir yang di bawah taklukan pemeliharaan dan juga penjagaan umat Islam. Kalau mereka kena serang, kita wajib pertahankan mereka sebab mereka telah ada perjanjian untuk berada di bawah keselamatan dan juga keamanan di bawah pasukan tentera. Tu cerita zaman dulu. Lama dah lah. Tadi tak ada timbul lah masalah cukai tersebut. Tak timbul lah sebarang masalah cukai tu. Jadi cuma hari ni banyak lagi lah cukai-cukai yang dirangka oleh kerajaan, yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah sebahagiannya ialah untuk digunakan dengan berbagai-bagai lagi projek. Sama ada dengan cara bayar gaji kaki tangan kerajaan, sama ada untuk buat sekolah. Ada orang buat sekolah boleh untung, payah carilah. Cuba bayangkan kalau tanpa orang bayar cukai, siapa nak pergi bayar gaji guru? Kita, anak kita mengaji tuition sebulan RM30, tu pun rasa susah nak mampu lah, nak bayar. Tu baru bukan untuk duit guru tu. Sebagai kita kata sagu hati guru ya. Kalau kata gaji guru sebulan RM5,000, cikgu kata daripada aku bayar mengajar tuition, baik aku berehat di rumah, lagi untung. Sebagai contoh. Sebab itulah cukai juga penting di dalam pembangunan negara. Cuma cukai itu perlu diurus dengan terbaik berdasarkan jumlah kutipan tersebut saja. Tiada pemborosan, tiada ketirisan, tiada salah guna dan sebagainya, barulah boleh. Dalam Islam sebenarnya cukai tak dituntut selagi mana zakat mampu untuk menyelesaikan masalah. Tapi zakat tak mampu. Zakat tak akan mampu untuk selesaikan masalah. Sebab apa? Sebab jumlah kutipan zakat hanya ada berapa? Seluruh Malaysia libatkan seluruh lembaga zakat, seluruh Malaysia jumlah kutipan baru cecah 2 bilion. Nak bayar gaji kaki tangan pun tak lepas. Sebab itulah diadakan kutipan cukai oleh kerajaan. Jadi macam-macam lah kerajaan buat punya kutipan cukai ni. Sebab apa? Sebab untuk menampung pembayaran gaji dan juga pembangunan negara dan lain-lain kebajikan yang lain. Kita pergi hospital, kena bayar apa RM1? RM1 atau RM2. Cuba pergi klinik swasta,
Masuk saja, sembang saja pun dia kira siap dah. Setengah minit, siapa? Setengah minit pula. Setengah jam. Oh, hang sembang lama tu. Kita duk ingatkan, kita duk tanya sembang-sembang dengan dia tu. Lepas dia habaq-habaq tu kita duk sembang saja-saja tu, ingatkan dia tak kira. Pi tengok-tengok bil, dia kata cah perkhidmatan. Nah, cah perkhidmatan cecah api sehingga sampai RM80, campur dengan ubat RM30, jumlah semua RM110. Oh, aku sembang dengan dia setengah jam pun RM80, dah kebas duit aku. Kalau aku tahu je aku nak tanya soalan, baik-baik aku tak payah tanya soalan. Contoh macam tu lah. Cah kena klinik sekolah, anak kita pergi mengaji. Sebagai contoh, banyak lagi lah perkara-perkara yang lain. Sebab itulah cukai dan juga zakat, dua perkara yang wajib dibayar, tak lepas. Cuma kita ni untung sebab apa? Siapa yang bayar zakat boleh menolak dari mengurangkan bayaran cukainya. Boleh mengurangkan bayaran cukai, ataupun tak perlu bayar cukai langsung, sebab kalau dia bayar zakat lebih banyak daripada jumlah cukai yang sepatut dia dikenakan. Tu wallahu alam lah. Jelas lah. Yang tu nak bagi jelas. Kalau ada orang tak mau bayar cukai, habaq dengan dia hang keluar daripada Malaysia, duduk tempat lain. Yang tu lah, hampir duduk di Singapura lagi senang. Singapura tak kena bayar cukai apa. Petik pi try tengok kena ke tak. Tak ada negara yang tak kena cukai. Kalau ada pun ada lah. Brunei tak kena cukai. Brunei nak kena cukai apa, kerajaan duk bagi saja. Di Qatar, siapa nak kerja di Qatar? Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada anak-anak yang cerdik, suruh pergi kerja di Qatar. Di Qatar, kerajaan dia tetap sebulan paling rendah RM30,000. Pergilah hantar anak-anak pergi kerja di sana, tenang. Tak kena bayar cukai apa. Mengaji semua free, hospital semua free, ubat semua free. Pergi kerja di sana sebulan RM30,000. Sebulan RM30,000, setahun RM360,000. Senang pergi kerja di Qatar. Tak apa, silakan. Tak payah ambil kerja di Malaysia, buat balik main duit ya. Mak ayah duk tunggu hantar duit ya, tak cakap banyak. Hampirlah kerja sampai mati pun tak apa. Janji mak duit hantar mai kat mak. Tu dia. Allah akbar. Pasal apa? Seronok boleh dapat duit banyak. Allah akbar. Tu contoh lah kan. Negara-negara tak kena cukai tu memang ada. Pergilah nak pergi kerja itu pun tak apa, silakan. Tapi lah ni mereka pun tenang keluar belakang pasal tak nak bayar lah. Dulu kerja banyak tak apa, zaman lah kerja tak ada. Main dengan penyakit kerana virus ni habis belakang. Main dengan kerana virus ni habis belakang. Hotel-hotel pun semua pun teruk. Allah akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari antara macam Allah, zakat macam mana pun wajib dibayar. Kalau tak bayar, semua dikira hutang. Semua dikira hutang. Tertangguh sejak mula dulu ni, semua dikira hutang, semua kena kira balik. Mungkin kalau dulu RM15,000, lebih dari RM15,000, kira. Kalau tahun ni apa zakat kita lebih daripada RM17,000, had minimum dia, kena kira. Jumlah semua kena kira balik. Dikira hutang. Tak boleh halan. Tak apa, dulu aku tak erti, aku tak tahu. Lah ni baru aku tahu kata kena ambil zakat. No, tak kena kira balik semua. Siapa yang buat bisnes ke apa sekalipun, semua kena kira balik. Nak bayar zakat, nak bayar sekaligus? Tak wajib bayar sekaligus. Yang melibatkan hak yang lama-lama boleh bayar ansur-ansur. Pilah pejabat zakat, tak ada masalah pun. Berapa jumlah semua? RM11,000. Tak apalah, berapa nak bayar dulu? Bayar dulu. RM3,000. Tahun depan saya bayar lagi RM3,000. Sampai selesai, silakan, tak ada masalah apa. Itulah ruang. Tapi macam mana pun wajib kena bayar zakat. Tiada pilihan sama sekali. Cuma ada orang tanya soalan, boleh tak saya bayar zakat ke adik-beradik? Ni antara yang banyak berlaku. Kalau zakat kita tu 200 nak bagi ke adik-beradik, tak apa kot. Ni kalau zakat kena bayar sampai 2,000 nak edak ke adik-beradik saja, penat lah kali tu.
Penat pasal apa? Oh, untung adik-beradik dia. Orang lain pakai tak boleh kongsi langsung duit dia. Orang lain tak boleh kongsi langsung duit dia. Contoh anak belakang, anak abang, anak belakang mengaji di universiti, kita pun bagilah zakat. Ni Pak Lang bagi kat hang ni. Ambil 300 mengaji. Lepas tu abang pula ada tengok anak kita pula. Tak apalah, Pak Ngah bagi kat hang pula. Melok pusing nampak adik-beradik tu sampai bila pun tak duit tu tak pergi tak mana. Kira adik-beradik nampak belakang. Atas hasnat fi sabilillah. Penat kali tu. Yang lebih daripada 500 saya syorkan supaya bayar di lembaga zakat. Bagi ada hak orang lain sama. Kalau zakat 102 tu tak apalah, nak tolong lagi sendiri kat adik-beradik tak apalah. Lebih daripada tu silalah bayar kepada lembaga zakat. Sebab ada lagi semua ada 8 asnaf yang berhak terima. Jadi kena hati-hati. Jangan sampai orang lain pun tak dapat sedangkan asnaf lain pun berhak juga terima. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah sampai di sini saja pada malam ni. Saya mohon kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbina ilma wa rabbina ilma wa rabbina ilma. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Marilah kita mari kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.